Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perintah bagi Kementerian Tenaga untuk ditiadakan dan seterusnya bagi Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri diwujudkan bagi melaksanakan portfolio-portfolio di bawah Kementerian Tenaga. Berikutan dengan perubahan-perubahan ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein tidak lagi memegang jawatan Menteri Tenaga mulai hari Sabtu 21 hari bulan Mei 2022. Sehubungan dengannya, Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau adalah dipindah ke Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri mulai pada tarikh yang sama. $281 dos pertama vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun kemarin yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 33,117 dos, iaitu 77.2%. Manakala 1,130 dos kedua vaksin COVID-19 telah diberikan kepada kumpulan umur berkenaan, menjadikan jumlah keseluruhannya 14,188 dos, iaitu 33.1%. Perangkaan itu dimaklumkan petang tadi oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga mengongsikan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah pada kadar 69.2%. Banyak 261 kes baru telah dilaporkan, iaitu 259 kes ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 305 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 146,044 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Itu sebanyak 437 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 144,057 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,766 kes, iaitu 13 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,753 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sejak penubuhan Jabatan Bomba dan Penyelamat, beberapa perkembangan pembaharuan dan pencapaian yang dilaksanakan oleh jabatan tersebut terutamanya dalam bidang tugas dan tanggungjawabnya bagi memelihara keselamatan dan kesejahteraan awam. Berucap pada upacara perbarisan sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat yang ke-62 tahun, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menambah, program-program kesedaran dan kesiapsiagaan orang ramai mengenai kebakaran juga telah menampakkan hasil. Upacara berlangsung di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat, Brakas. Program kesedaran dan kesiapsiagaan orang ramai berhubung keselamatan kebakaran dijalankan secara konsisten oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ianya telah menampakkan hasil
yang terbukti daripada penglibatan orang awam dalam memadam kebakaran api kecil sebelum ketibaan anggota bomba di tempat kebakaran. Tindakan awal ini secara tidak langsung boleh menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kadar kerugian harta benda di tahap yang minimal. Pada upacara tersebut, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menyempurnakan penyampaian anugerah Balai Bomba Contoh kepada Balai Bomba Muara dan anugerah penghargaan masyarakat berjasa kepada 6 penerima. Sehingga bulan Mac 2022, seramai 17 orang awam telah menerima sijil sebagai masyarakat berjasa. Penerima-penerima menunjukkan sikap peka, bertanggungjawab yang boleh dijadikan tauladan yang baik dan berguna kepada masyarakat. Di antaranya, seperti bekerjasama, bertindak dengan pantas memadamkan api kecil sebelum merebak menjadi kebakaran besar. Kepentingan peranan perdagangan dan pelaburan intra-ASEAN pasca pandemik COVID-19 antara yang diketengahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa mesyuarat khas Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM yang berlangsung di Bali, Indonesia baru-baru ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah juga bersetuju akan mustahaknya bagi negara-negara anggota ASEAN AMS mengukuhkan ASEAN Centrality dalam menangani dunia yang kian berkembang dan tidak menentu. Mesyuarat turut membincangkan mengenai usaha pemulihan ekonomi rantau ASEAN dan strategi dalam menangani isu-isu serantau dan global. Dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Pan Sorosak, Menteri Perdagangan Kemboja. Mesyuarat juga dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN AMS dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat juga bersetuju Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP yang berpotensi menjadi penyumbang ke arah usaha-usaha pemulihan ekonomi. Negara Brunei Darussalam akan terus berusaha menginovasi dan memajukan teknologi melalui pendekatan Whole of Nation. Untuk mencapai kemajuan tersebut, ia memerlukan kerjasama yang padu dengan mengukuhkan lagi sistem keselamatan dan sekuriti ke arah menangani cabaran termasuk keselamatan cyber. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan perkara itu semasa menjadi panel perbincangan mengenai Inclusive Innovation bersama wakil-wakil dari sektor penerbangan yang terdiri dari sektor kerajaan dan swasta. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof berada di Republik Singapura bagi menghadiri sidang kemuncak penerbangan Changi CAS 2022 yang diadakan di Sands Expo and Convention Centre baru-baru ini. Semasa perbincangan, Yang Berhormat antara lain mengongsikan pengalaman dan cabaran negara Brunei Darussalam, terutama sekali bagi sektor pengangkutan udara dalam menghadapi pandemik COVID-19. CAS 2022 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama S. Iswaran, Menteri Pengangkutan yang juga selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Trade Relations Republik Singapura. Beberapa program sampingan juga diadakan termasuk kunjungan hormat dengan Menteri Pengangkutan dan juga selaku Menteri yang bertanggungjawab bagi Trade Relations Republik Singapura dan perjumpaan muhibah bersama Datuk Seri Jurutera Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan Malaysia. Rombongan juga mengadakan lawatan kerja ke beberapa agensi yang berkaitan dengan sektor pengangkutan di Singapura termasuk Changi Airport Group dan pihak berkuasa pengangkutan darat. Pada mesyuarat tersebut, Menteri-Menteri Pengangkutan dari rantau Asia Tenggara mengeluarkan dan menggunapakai Joint Support for the Recovery of the Civil Aviation Sector manakala dalam mendukung ke arah pemulihan sektor pengangkutan udara secara menyeluruh dan mampan. Satu Joint Communique juga dikeluarkan semasa persidangan tersebut. Tema sidang kemuncak pada tahun ini ialah Readying for Takeoff, a Brighter and Cleaner Tomorrow.
Seorang lelaki berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis pengislaman berlangsung di Rumah Panjang Kampung Lepung Lama, daerah Temburong. Awang Alex Miller, anak April, 23 tahun, kini dikenali sebagai Awang Daniel Riskin bin Abdul Rahim. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Setakat Mei 2022, 6 orang telah memeluk agama Islam di daerah Temburong. Skim bimbingan musabakah muratal Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat lazim beserta pemahamannya bagi mu'alaf senegara berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta. Diadakan selama 2 hari, skim diungkayahkan Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Selain dapat meningkatkan lagi kefahaman dan pengetahuan para mu'alaf tentang pembacaan Al-Quran yang betul, skim seumpamanya juga dihasrat dapat memperkasa para mu'alaf dalam membaca Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat lazim Al-Quran. Sangat berguna untuk kami dalam pembelajaran pembacaan Al-Quran. Yang banyak ilmu yang kami, alhamdulillah, dapat kami gunakan untuk membaca Al-Quran itu dengan lebih tertil lagi, dengan teranumnya, dengan lagu-lagunya. Meningkatkan sedikit pengetahuan kepada kami dengan menggunakan kaedah yang betul berkaitan dengan Al-Quran, memahami dan menghayati, mempelajari seperti lagu-lagu Al-Quran dan latihan cara pembacaan dan sebutan yang betul. Acara Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama akan diteruskan lagi esok Sabtu 21 Mei 2022 dengan penyertaan khas bagi golongan wanita. Dengan itu, para wanita di negara ini dialu-alukan untuk sama-sama ikut serta dalam program ini bagi mempertingkatkan lagi ibadah dan amalan yang diadakan secara maya. Acara ini adalah usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Acara Malam Munajat akan bermula pukul 6.48 petang selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat taubat dan sembahyang sunat hajat. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia itu adalah satu keutamaan bagi membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Dalam agama, orang-orang yang berakhlak baik dan mulia menepati kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Antara akhlak mulia yang patut dimiliki oleh setiap umat Islam itu adalah tawaduk. Tawaduk bererti taat, tunduk dan menyerahkan diri dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata hanya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Perkara itu antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini. Sesungguhnya tawaduk itu ada 5 jenis, iaitu pertama, tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sentiasa merasakan diri terlalu kedir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tawaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dalam segenap aspek kehidupan seharian. Ketiga, tawaduk kepada agama, iaitu sentiasa berpegang dan meyakini dalil-dalil yang benar, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keempat, tawaduk kepada kebenaran, iaitu tunduk dan merendahkan diri kepada kebenaran yang telah nyata. Dan kelima, tawaduk kepada sesama manusia. Setiap agensi sama ada kerajaan ataupun swasta perlu bekerjasama dan berganding bahu dengan pendekatan whole of government dan whole of nation di dalam meningkatkan pemodelan terhadap para belia dalam memberi bimbingan secara holistik agar para belia menjadi generasi yang cekal dan bertanggungjawab. Sebagai timbal balik, golongan belia juga diharapkan agar memiliki penetapan minda yang positif, berkeyakinan diri, dinamik, kreatif, berinovatif serta bertanggungjawab mendukung aspirasi Wawasan Brunei 2035.
Melalui projek yang dikendalikan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pula, para belia berpeluang untuk menyumbang khidmat menggerakkan negara dan bangsa kepada arus pembangunan dan kemajuan masa depan yang mampan. Through the PIP program itu, kami ada kena bagi scholarship, and then through that scholarship itu now kami ada success ke right now Keraja, and then dari Keraja tu kami pun start untuk volunteer under yayasan punya nama lah. Kira yang terbaik semasa peperiksaan lah, kira kami ambil peluang ini untuk meningkatkan academic skill kami. In the future kira sukarelawan masuk RPIP ni lah, kira menjadi sukarelawan, ikut aktiviti yang pernah diadakan semacam ni, kami sukarelawan ikutlah. InsyaAllah kami akan dapat lagi membawa galakan dan juga memberi dorongan kepada anak-anak muda yang berminat, malah yang apa yang memerlukan dari aspek kerjasama, keberanian dari seorang individu. Sesuai dengan kepribadian ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan yang mementingkan keselamatan dan kerohanian penduduk dan rakyat, terutama belia, kerana belia adalah tunggak masa depan negara dan demi untuk mencapai hasrat baginda, iaitu untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Usaha penanaman padi tempatan merupakan salah satu inisiatif kerajaan ke arah membantu meningkatkan penghasilan beras di negara ini. Aktiviti penanaman padi dilihat semakin meningkat dengan adanya penglibatan beberapa pengusaha. Di daerah Belait sahaja, selain kawasan Kandul, Lot Sengkuang yang terletak di Kampung Rampayah Labi merupakan kawasan penanaman padi yang diusahakan secara berkelompok sejak 20 tahun lalu. Penanaman padi di Kawasan Kemajuan Pertanian KKP Lot Sengkuang ini diusahakan oleh Majlis Perundingan Mukim Labi, mempunyai keluasan seluas lebih kurang 300 hektar di mana 45 hektar digazetkan. Jenis padi yang ditanam antaranya padi Sembada 188, BDR5, MRQ76, Pusu dan Bario. Pada musim utama 2021-2022, hanya 28 orang pengusaha masih bergiat aktif. Penglibatan saya dalam berpadi di Lot Sengkuang ini lebih kurang 20 tahun sudah. Sejak retire daripada perkhidmatan kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Ini yang saya kerjakan masa ini ada 6 hektar lah. Padi-padi yang selalu saya tanam di sini adalah jenis BDR yang diintroduce oleh kerajaan dulu. Ada juga yang padi lama-lama tu Pusu juga. Rata-rata peladang padi di Lot Sengkuang mengusahakan lebih kurang perpuluhan 8 hektar setiap orang dan hampir semua mendaftar di bawah skim bantuan harga padi. Menurut Jabatan Pertanian, sejak 2 tahun kebelakangan ini, penghasilan padi di Lot Sengkuang agak menurun disebabkan berbagai faktor, antaranya serangan penyakit tanaman, serangan perosak, masalah banjir dan kurangnya sumber air. Bagaimanapun, kaedah menggunakan air bawah tanah sebagai sumber pengairan di kawasan tersebut yang sedia ada akan dinaik taraf. Bermula dengan penanaman secara kecil-kecilan, syarikat YY Farm yang mengusahakan tanaman buah-buahan termasuk durian setakat ini berjaya menghasilkan tanaman berskala besar hanya dalam tempoh 3 tahun. Berita ekonomi minggu ini mengupas lebih lanjut lagi perkembangan syarikat YY yang menggunakan sistem penanaman secara konvensional serta kaedah teres dan teknik pengairan titis dalam penanaman buah-buahan. Syarikat YY Farm mula beroperasi pada tahun 2019 di tapak berkeluasan 48 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Merangking di daerah Belait. Tanaman utama syarikat YY ialah buah-buahan termasuk durian, nenas dan limau kasturi. Dalam masa 3 tahun, syarikat YY telah menghasilkan pelbagai tanaman, buah dan sayur. Penghasilan tanaman mula dipasarkan pada tahun 2020 iaitu ke restoran YY dan ke beberapa buah kedai runcit tempatan.
Bagi memperluaskan program kesawanan runcit di bawah inisiatif kerajaan untuk menggalakkan penyertaan tempatan dalam industri runcit, hari ini Ghanim International Corporation Sdn Bhd membuka lagi cawangannya The Junction di Gadong Central dan Kampung Kiarong. Dalam tindak balas terhadap aspirasi kerajaan Brunei untuk mempromosikan perniagaan tempatan dan mengurangkan pengangguran, Ghanim di bawah seliaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengembangkan program berkenaan dengan menjemput lebih banyak peniaga tempatan menyertainya dan menjadi pengusaha runcit. Permohonan bagi menyertai program tersebut boleh dibuat melalui laman sesawang www.bruneihalal.com/thejunction-retail. Bank Baiduri dianugerahkan sebagai bank terbaik di negara Brunei Darussalam oleh Global Finance semasa Majlis Penganugerahan Tahunan Bank Terbaik Dunia 2022 Asia Pasifik. Pencapaian ini menandakan kemenangan ketujuh Bank Baiduri bersama Anugerah Pertubuhan dan Anugerah Bank Antarabangsa yang pertama pada tahun 2022 di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang mencabar. Menurut T. Eng Hoi, pengurus eksekutif Bank Baiduri, semasa tempoh yang mencabar, Bank Baiduri terus mencapai pertumbuhan dalam keuntungan aset dan simpanan. Manakala dalam siaran akhbarnya yang dikeluarkan oleh Global Finance, pihaknya memuji pencapaian Bank Baiduri, antaranya pemacu pendigitalannya yang membawa kepada peningkatan sangat ketara. Penglibatan digital bank berkenaan meningkat pada Ogos lalu pada kadar 13% kepada 78%.